Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 8 akan membentangkan berdasarkan tajuk Reka Cipta Industri. Saya Siti Nur Azmina, pembentang kedua Najah Suhaimi dan pembentang terakhir Akila Junaidi. Pengenalan. Reka Cipta Industri (RCI) menunjuk kepada aspek hiasan atau estetik, iaitu nilai sesuatu barang yang boleh terdiri daripada ciri 3 dimensi atau 2 dimensi. Ini contoh gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi ni macam corak, yang 3 dimensi ni macam tataran arjah. Macam tu lah. Lepas tu RCI ni digunakan secara meluas dalam pelbagai jenis produk perindustrian dan kraftangan, meliputi peralatan teknikal, perubatan, kraftangan, pembungkusan, perabot, enjin serta tekstil. Di Malaysia ni terdapat banyak hasil RCI yang mempunyai nilai estetik yang menarik pandangan umum serta meninggikan nilai komersial dan melonjakkan pasarannya. Contohnya corak bunga raya yang dihasilkan oleh Fakulti Art and Design UiTM pada tahun 1983 digunakan sebagai corak baju pramugari syarikat penerbangan Malaysia iaitu MAS Airlines. Jadi reka cipta yang mempunyai ciri estetik inilah yang membuatkan sesuatu barangan itu menarik pada pandangan mata seseorang dan meninggikan nilai komersial sesuatu barang. Oleh sebab itu, ia perlu dilindungi oleh undang-undang agar reka cipta ni mendapat hak eksklusif di samping menghalang plagiat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Melalui perbentangan ini, kami akan menjelaskan serba sedikit mengenai sejarah reka cipta industri, definisi, syarat sesuatu barang itu boleh dilindungi di bawah undang-undang, pendaftarannya, hak pemilik berdaftar serta remedi-remedi. Skop pertama berkenaan dengan sejarah reka cipta industri. Sejarah menunjukkan sebelum munculnya apa-apa akta dan perlindungan, Malaysia ni tiada sistem pendaftaran dalam sesuatu reka cipta industri. Jadi pada ketika itu reka cipta ni diambil dan dirujuk daripada akta di United Kingdom yang dinamakan The Registered Design Act 1949. Penerimaan undang-undang daripada UK ini memberi perlindungan hak dan keistimewaan di Malaysia ke atas mana-mana reka cipta industri yang mendaftar memakai undang-undang UK ini. Jadi pada ketika itu semua pendaftaran di UK berkuat kuasa di Malaysia sehinggalah 1 September 1999, Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996 dan Peraturan Reka Bentuk Perindustrian diperkenalkan dan dikuatkuasakan di Malaysia. Jadi pada tahun 2000, Akta 1996 ni telah dipinda dengan mengecualikan perlindungan susun atur litar bersepadu yang kini dilindungi di bawah Akta Reka Bentuk Susun Atur Realita Bersepadu tahun 2000. Kesan daripada pengenalan Akta tahun 1996 ini, pemakaian undang-undang UK ni dimansuhkan. Jadi mereka yang berhasrat untuk mendapatkan perlindungan di bawah undang-undang Malaysia perlu melakukan permohonan yang berasingan. Maksudnya reka cipta ni perlu daftar dengan memakai Akta 96 ini. Walau bagaimanapun, mana-mana reka bentuk yang didaftarkan di UK sehingga 31 Ogos 1999 dianggap didaftarkan di Malaysia dengan syarat apabila tamat tempoh, syarat yuran tu kena dibayar. Yuran tu perlu dibayar apabila tempoh pendaftaran dekat UK tu dah tamat. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada definisi reka bentuk industri. Seksyen 3-1 Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996 mentadbirkan reka bentuk perindustrian sebagai ciri bentuk, tata rajah, corak atau hiasan yang digunakan pada sesuatu barang melalui apa-apa proses atau cara perindustrian yang mana ciri pada barang yang siap adalah menarik pada pandangan mata dan tidak dianggap sebagai reka bentuk perindustrian jika reka bentuk tersebut adalah A. Kaedah
atau prinsip pembinaan, atau B. Ciri bentuk atau tata rajah sesuatu barang yang 1. Ditentukan semata-mata oleh fungsi yang perlu dilakukan oleh barang itu, atau 2. Bergantung kepada rupa suatu barang lain dan barang itu dimaksudkan oleh pencipta reka bentuk itu untuk menjadi suatu bahagian yang perlu ada dalam barang yang lain. Okey, seterusnya adalah syarat, iaitu di mana syarat-syarat ni mesti dipenuhi untuk memastikan bahawa sesuatu produk tu boleh didefinisikan sebagai reka bentuk perindustrian. Okey, antara syaratnya ialah mesti digunakan pada sesuatu barang, yang kedua melalui proses industri, dan yang ketiga dinilaikan dengan pandangan mata. Okey, maksudnya kat sini ketiga-tiga perkara ni mesti mesti ada pada sesuatu produk tu untuk ia dikenal ataupun didefinisikan sebagai reka bentuk industri. Okey, syarat yang pertama iaitu mesti digunakan pada sesuatu barang. Okey, Seksyen 3 Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996 mentarikkan barang sebagai apa-apa barang perkilangan atau kraftangan, dan termasuklah mana-mana bahagian barang atau kraftangan yang dibuat dan dijual secara berasingan. Okey, sebagai contoh dia, reka bentuk dalam bidang tekstil melibatkan corak dalam kerja pembatikan, tenunan, tekatan dan anyaman. Bagi tekatan, misalnya bentuk hiasan, tekatan biasanya menggambarkan reka bentuk bunga-bunga dan pohon-pohon, dan ia digunakan kepada kasut, kipas, muka bantal dan balutan tepak sirih. Reka bentuk bunga-bunga dan pohon-pohon inilah yang mungkin boleh didaftarkan di bawah Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996. Okey, kemudian mentakrifkan set barang sebagai sebilangan barang yang sama sifat umumnya dan biasanya dijual bersama-sama atau dimaksudkan untuk digunakan bersama-sama, iaitu barang yang pada setiap satunya digunakan suatu reka bentuk perindustrian yang sama atau berlainan dari segi butiran tak material atau ciri-ciri yang biasanya digunakan dalam perdagangan yang relevan daripada reka bentuk perindustrian yang digunakan terhadap barang lain atau mana-mana barang lain. Maksud bagi barang set ini ialah ia dijual atau digunakan bersama-sama dan berkongsi satu identiti atau reka bentuk yang sama atau asal dan bukannya dihias dalam cara yang sama sahaja. Okey, yang seterusnya yang kedua iaitu melalui proses industri, iaitu mesti melalui proses besar-besaran sesuatu barang yang direka bentuk sama ada dengan menggunakan tangan, mesin atau gabungan keduanya. Penghasilan barangan melalui proses tadi juga mestilah barang yang telah siap, bukannya barangan yang menghasilkan reka bentuk saja. Dan kita boleh tengok dalam kes KK SUA Seikosha Application 1982, reka bentuk panel penunjuk pada jam digital yang hanya kelihatan apabila disambungkan dengan bateri. Mahkamah memutuskan bahawa panel tersebut merupakan barang siap walaupun tidak kelihatan pada masa ia dibeli, tetapi sedia digunakan apabila bateri dimasukkan ke dalam jam. Yang ketiga ialah dinilaikan dengan pandangan mata. Reka bentuk industri sangat menekankan aspek nilai yang mana barang tersebut bukan sahaja kelihatan cantik dan menarik, tetapi menjadi faktor orang ramai memilih kerana reka bentuk luarannya. Okey, kita boleh tengok di dalam kes Hunter Manufacturing Pte Ltd lawan Soundtex Switchgear and Engineering Pte Ltd 2001, mahkamah menyatakan bahawa untuk menjadikan sesuatu reka bentuk mempunyai nilai dari pandangan mata, reka bentuk tersebut mestilah mempunyai ciri penampilan yang tersendiri. Ia mestilah berupaya mencuri perhatian sesiapa yang melihatnya dan mestilah sesuatu yang istimewa, berbeza atau jelas. Okey, jadinya ketiga-tiga syarat ni ataupun perkara ni mesti dipenuhi untuk menjadikan sesuatu produk itu didefinisikan sebagai reka bentuk industri. Masuk kepada pendaftaran. Ruang lingkup yang akan dibentangkan di bawah pendaftaran ini adalah syarat pendaftaran, reka bentuk yang tidak boleh didaftarkan dan juga permohonan pendaftaran. Berkenaan dengan syarat pendaftaran, selain daripada Seksyen 3 yang menerangkan tafsiran beberapa perkara, Seksyen 12
Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996 menerangkan berkenaan dengan sesuatu reka bentuk yang boleh didaftarkan. Seksyen 12, subseksyen 1, bahawasanya reka bentuk perindustrian itu yang ingin didaftarkan itu mestilah baru. Maksud baru dijelaskan oleh Seksyen 12, subseksyen 2. Reka bentuk industri yang baru ialah sesuatu reka bentuk yang tidak pernah dizahirkan kepada awam, tak kira apa-apa cara sebelum tarikh pemfailan dibuat, atau reka bentuk itu berbeza dengan reka bentuk yang sedia ada atau yang telah didaftarkan. Jadi, sesuatu reka bentuk itu adalah dianggap baru dan asli pada tarikh permohonan difailkan, dan ciri bentuk atau corak pada reka bentuk itu adalah satu rekaan atau ciptaan kali pertama dan tidak diketahui oleh awam. Manakala bagi reka bentuk yang sedia ada yang telah dikenali oleh awam, jika penggunaannya pada sesuatu barang itu adalah buat kali pertama, reka bentuk itu boleh dianggap sebagai baru dan juga asli oleh kerana penggunaannya pada barang itu adalah bersifat baru. Penzahiran kepada awam tidak boleh dilakukan dengan apa jua cara, sama ada dengan cara mempamerkan reka bentuk kepada awam atau barangan yang menggunakan reka bentuk tersebut dijual kepada mana-mana pihak sebelum permohonan pendaftaran difailkan. Jadi apabila sesuatu reka bentuk atau barangan itu telah dizahirkan dan diketahui oleh awam, maka sesuatu reka bentuk itu tidak boleh dianggap sebagai baru. Antara contoh kes yang boleh dilihat adalah dalam kes Bersalon International Limited and Others lawan Safstrong Industri Sendirian Berhad, di mana hakim memutuskan bahawa reka bentuk bumbung defendant itu sama dengan reka bentuk bumbung plaintiff yang berdaftar. Oleh itu, pendaftaran reka bentuk defendant itu adalah tak sah oleh kerana disebabkan pendaftaran reka bentuk pada masa itu masih menggunakan peruntukan Akta di United Kingdom, di mana penzahiran reka bentuk adalah sama ada penzahiran di United Kingdom atau di Semenanjung Malaysia. Seterusnya, reka bentuk yang tak boleh didaftarkan. Reka bentuk yang tak boleh didaftarkan adalah reka bentuk yang tidak memenuhi syarat-syarat seperti dalam peruntukan. Seksyen 3, subseksyen 1A berkenaan dengan reka bentuk yang tak boleh didaftarkan adalah ciri reka bentuk berkenaan dengan kaedah atau pembinaan. Atau subseksyen 1B1, ciri bentuk atau tata rajah sesuatu barang itu adalah hanya ditentukan semata-mata oleh fungsi pada barang itu. Atau subseksyen 1B2, di mana ciri bentuk atau tata rajah sesuatu barang itu bergantung kepada rupa sesuatu barang lain, dan barang itu dimaksudkan oleh pencipta reka bentuk itu untuk menjadi suatu bahagian yang perlu dalam barang lain. Kiranya reka bentuk tu menjadi sebahagian daripada barang lain atau bergantung kepada rupa sesuatu barang lain. Seksyen 12, subseksyen 2 bahawa adalah suatu reka bentuk itu tidak mempunyai nilai estetik yang jelas atau hanya berbeza dari segi butir-butir atau ciri-ciri tidak material saja. Peruntukan seksyen 13 adalah reka bentuk itu adalah bertentangan dengan ketenteraman awam atau moral. Dan dalam perlindungan hak cipta yang menyatakan berkenaan bahan bercetak, khususnya karya sastera atau karya seni termasuklah kulit buku, kalender, peta, pelan, postkod, corak jahitan dan lain-lain. Seterusnya, permohonan pendaftaran adalah
bahawasanya pendaftaran sesuatu reka bentuk itu mestilah dilakukan oleh pemiliknya yang sah. Jadi bagi reka bentuk yang berasaskan secara tempahan, Seksyen 10 Subseksyen 1 menyatakan bahawa orang yang menempah tersebut adalah dianggap sebagai pemilik, manakala reka bentuk yang dihasilkan oleh pekerja, majikannya adalah dianggap sebagai pemilik. Bagi reka bentuk yang dihasilkan oleh komputer tanpa dicipta secara fizikal oleh manusia, dinyatakan dalam Seksyen 10 Subseksyen 6 bahawa orang yang membuat perkiraan yang perlu untuk menghasilkan reka bentuk tersebut adalah dianggap sebagai pencipta. Permohonan pendaftaran boleh dibuat oleh pemilik asal di Pejabat Daftar Reka Bentuk Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Peruntukan Seksyen 14 Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996, permohonan borang reka bentuk perindustrian 1 yang lengkap diisi adalah disertakan dengan 6 set representasi barang yang mana sesuatu reka bentuk perindustrian itu digunakan, seperti lukisan dan gambar. Satu pernyataan kebaharuan berkenaan reka bentuk perindustrian yang ingin digunakan pada sesuatu barang. Juga bayaran yuran pemfailan yang ditetapkan. Tetapi bagi pemohon yang alamatnya di luar Malaysia, alamat perniagaannya di luar Malaysia, pemohon tersebut hendaklah melantik seorang ejen reka bentuk yang berdaftar dalam Daftar Ejen Reka Bentuk Perindustrian. Dan bagi permohonan yang lebih daripada satu, Seksyen 15 memperuntukkan bahawa 2 atau lebih reka bentuk perindustrian boleh difailkan hanya dengan menggunakan satu borang permohonan dengan syarat reka bentuk tersebut adalah dalam set atau komposisi barang atau kelas yang sama. Sesuatu reka bentuk perindustrian berdaftar adalah mendapat perlindungan di bawah undang-undang selama 5 tahun dari tarikh pemfailan, dan tempoh maksima perlindungan adalah selama 15 tahun. Ini bermakna tempoh perlindungan boleh dilanjutkan selama 2 tempoh, iaitu selama 5 tahun bagi setiap lanjutan. Reka bentuk yang didaftarkan di Malaysia hanya mendapat perlindungan di Malaysia sahaja. Untuk mendapatkan perlindungan di negara-negara lain, permohonan hendaklah difailkan di mana-mana negara ahli Konvensyen Paris dalam tempoh masa 6 bulan dari tarikh terawal permohonan difailkan. Seterusnya, hak pemilik berdaftar. Peruntukan Seksyen 32 Subseksyen 1 memperuntukkan bahawa pemilik reka bentuk berdaftar adalah diberi hak eksklusif terhadap barang untuk membuat atau mengimport, untuk dijual atau untuk disewakan, atau untuk menggunakan bagi tujuan apa-apa perdagangan atau perniagaan, atau untuk menjual, menyewakan atau menawarkan atau mendedahkan untuk dijual atau disewakan apa-apa barang yang padanya reka bentuk perindustrian berdaftar itu telah digunakan. Dengan itu, jika berlaku apa-apa pelanggaran, pemilik reka bentuk perindustrian berhak untuk memulakan prosiding undang-undang ke atas orang yang melanggarnya, sebagaimana yang telah diperuntukkan dalam Seksyen 33. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam kes Hunter Manufacturing Private Limited lawan Suntech Switchgear and Engineering Private Limited, di mana plaintiff adalah merupakan pemilik berdaftar terhadap reka bentuk kotak meter elektrik dan telah mendakwa bahawa kotak elektrik keluaran defendant adalah melanggar reka bentuk berdaftar kepunyaan mereka. Dan setelah dibuat perbandingan untuk mengukur perbezaan kedua-dua kotak
kotak meter elektrik plaintiff dan defendant tersebut, kelihatan tidak terdapat perbezaan ketara antara kedua-duanya. Maka diputuskan oleh mahkamah bahawa defendant telah melanggar reka bentuk berdaftar milik plaintiff. Perbuatan pelanggaran ini telah dinyatakan di bawah Seksyen 32 Subseksyen 2 dan juga perlu dibaca bersama dengan Seksyen 13A dan 13B Akta Hak Cipta 1987, di mana Seksyen 13A menyatakan tentang pelanggaran dokumen reka bentuk dan modal bagi karya seni atau rupa type dengan membuat sesuatu barang mengikut reka bentuk itu atau meniru atau mengeluarkan semula barang yang telah dibuat reka bentuk itu, atau mengeluarkan pada awal, memasukkan dalam filem, siaran, perkhidmatan kabel atau apa-apa jua pembuatan. Manakala Seksyen 13B menyatakan tentang pelanggaran yang berlaku dengan mengeksploit reka bentuk yang diterbitkan daripada karya seni dengan cara membuat, memproses atau mengindustrikannya. Remedi bagi pelanggaran. Pemilik berdaftar sesuatu reka bentuk berdaftar boleh menuntut remedi jika berlakunya pelanggaran terhadap reka bentuk miliknya, di mana Seksyen 35 Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996 memperuntukkan bahawa jika pemilik berdaftar sesuatu reka bentuk itu membuktikan suatu pelanggaran itu telah berlaku atau sedang dilakukan, mahkamah boleh mengawardkan ganti rugi atau membuat perintah bagi defendant itu mengemukakan akaun keuntungan yang diperolehinya dan boleh memerintahkan satu injangsi ke atasnya. Jika pemilik sesuatu reka bentuk berdaftar itu membuktikan bahawa perbuatan sedang dilakukan yang mana boleh menyebabkan berlakunya sesuatu pelanggaran, mahkamah boleh memerintahkan satu injangsi bagi menghalang sebarang pelanggaran itu berlaku. Walau bagaimanapun, jika defendant tidak mengetahui bahawa reka bentuk itu telah didaftarkan dan telah mengambil segala langkah yang munasabah untuk menentukan sama ada reka bentuk itu telah didaftarkan, mahkamah boleh untuk tidak mengaplikasikan sebarang remedi sama ada mengawardkan ganti rugi maupun memerintahkan defendant untuk mengemukakan akaun keuntungannya. Sedikit sebanyak penerangan tentang remedi. Perintah injangsi adalah bagi melarang defendant melakukan aktiviti pelanggaran untuk selama-lamanya sepanjang tempoh pendaftaran reka bentuk itu berkuat kuasa. Perintah penyerahan pula adalah mahkamah mengarahkan defendant untuk memusnahkan atau menyerahkan barang itu kepada plaintiff. Dan remedi ganti rugi adalah berdasarkan taksiran kerugian sebenar yang dialami oleh pemilik berdaftar reka bentuk. Biasanya ganti rugi diberikan berdasarkan taksiran kerugian sebenar yang dialami oleh pemilik berdaftar reka bentuk. Itu sama ada berdasarkan keuntungan sekiranya reka bentuk itu tidak dilanggar atau berdasarkan jumlah royalty. Apa yang dapat dilihat dalam kes Carlis Ware lawan E. Redford, di mana defendant telah melanggar reka bentuk berdaftar mangkuk buah milik plaintiff dan telah menjual 5 biji mangkuk. Dan menyebabkan menjadi persoalan buat defendant sama ada memadai bagi mahkamah untuk memerintahkan ganti rugi. Walaupun nampak bilangan biji mangkuk yang telah terjual adalah sikit, tapi mahkamah dalam kes ni telah mengeluarkan satu perintah injangsi dan ganti rugi ke atas defendant. Kesimpulan yang dapat kami rumuskan daripada pembentangan ini, reka bentuk perindustrian ini adalah merujuk kepada bentuk luaran sesuatu barang dan bukannya fungsi barang itu direka. Maksudnya fungsi keselamatan atau lekapan, skru-skru atau wayar
itu kita tak boleh nak mohon untuk perlindungan di bawah Akta Reka Cipta Industri. Jadi seperti yang telah dinyatakan di bawah definisi Seksyen 1, Seksyen 3 kurungan 1 Akta 1996. Keduanya ialah reka bentuk perindustrian yang didaftarkan di Malaysia hanya akan mendapat perlindungan di Malaysia sahaja. Jadi sekiranya pereka cipta berhasrat untuk mendapatkan perlindungan di luar Malaysia, kena failkan permohonan di luar negara melalui mana-mana negara ahli Convention Paris, iaitu dia kena failkan dalam masa 6 bulan dengan kepilkan berkenaan butir-butir pendaftaran reka cipta perindustrian, kemudiannya akan direkodkan dalam daftar reka bentuk perindustrian dan diterbitkan dalam warta kerajaan dan dibuka untuk semakan awam. Akhir sekali, apabila reka bentuk tu mempunyai lebih daripada satu ciri utamanya akan diambil kira, maka keserupaan satu ciri sahaja dianggap tidak mencukupi, dikatakan berlaku pelanggaran jika ciri utamanya berbeza. Contoh, pada ciri air tu dia ada 3 ciri reka bentuk kan, iaitu bentuk muncung, bentuk pemegang dan bentuk badan ciri itu. Lepas tu ada pula satu ciri lagi ni, reka bentuk badan dia je sama, manakala bentuk muncung dia dan pemegang dia lain. Jadi dalam situasi dan hal ini, kita tak boleh nak anggap dia mencukupi untuk dikatakan berlakunya pelanggaran reka cipta industri itu. Okey? Sekian saja dari kami. Terima kasih.